Bismillahirrahmanirrahim. Menu hari ni, menu rumah cikgu ialah nasi daging atau ada orang panggil nasi kurma sebab dia guna rempah kurma. Jadi bahan-bahannya ialah daging. Daging ni cikgu dah rebus dalam anggaran 1 kilo daging. Beras ni 5 cawan atau 5 bekas, 5 tin, 5 cawan ni. Okey. Lepas tu susu cikgu guna 1 tin. Tak kisahlah, ini susu cair. Susu cair, jenama apa pun tak kisah. Rempah kurma. Rempah kurma ni dalam 3 penuh lah sudu makan, 3 sudu makan. Minyak masak ni 200 gram 200 ml gelap. Kemudian cikgu guna margarin dalam 3 sudu makan. Dan cikgu guna ni rempah tumis Lepas tu ini bahan-bahan untuk ditumis. Ini bahan-bahan untuk ditumis. Bawang besar dalam 2 biji. Ini bawang putih. Bawang putih ni dalam 5 ulas, 6 ulas. Lebih pun tak apa. Ini halia. Halia ni dalam 2 inci atau 4 cm lah. 2 kali ukuran ni. 2 kali ukuran ni. Kemudian ini daun pudina. Daun pudina ni cikgu ambil kat tepi rumah je. Tak suka guna daun pudina, boleh guna daun pandan. Kalau kita nak guna daun pandan pun boleh. Kalau nak guna dua-dua pun boleh. Suka hatilah. Kita yang masak kan. Lepas tu ni air rebusan daging. Air rebusan daging ni campurlah dengan air biasa. Jadi jumlahnya air ni, jumlah dia dalam campur semua 7 cawan ni. 7 cawan ni. Sekarang kita nak tumis Okey. Sekarang kita dah panaskan minyak dan margarin tadi. Kita masukkan rempah tumis dia. Kayu manis, bawang, kita masukkan. Boleh letak buah pelaga, 3 sekawan. Minyak dah panas. Kita masukkan bawang putih. Kita masukkan bawang putih, bawang. Halia. Dia masukkan halia. Daun ni kendian masukkan halia. Kita tumislah sampai dia warna keperang-perangan. Jadi bau wangi, sampai dia naik bau wangi. Baik, tengok dah perang warna dia kan, dah cantik. Kita masukkan rempah kurma. Rempah kurma ni jangan letak banyak. 3 sudu makan penuh ni pun dah okey sebab
Kita cuma nak rasa kurma je, bukan nak masak kurma Jadi kita masuk 3 makan saja. Kacau. Sambil kacau ni bolehlah berselawat ke, bolehlah baca bismillah. Sentiasa baca selawat, berzikir. Kalau ruang mak cikgu dulu memanglah dia suruh selawat sepanjang masak tu, dia suruh selawat. Selawatlah. Dia kata nak bagi orang makan, nak bagi anak-anak makan, elok berselawat ketika masak. Mungkin adalah hikmahnya. Pahala dah tentulah kan. Okey, bila kita masuk kurma ni, rempah kurma, kita kena masak betul-betul. Sebab rempah kurma pun boleh menyebabkan ada orang kalau rempah ni tak cukup masak, perut tak tahan. Jadi kena masak dengan betul-betul masak. Okey. Bila rempah ni kita yakin dah betul-betul masak rempah ni, barulah kita masukkan bahan seterusnya. Kita masukkan susu. Susu ni 1 tin lah. Kalau untuk 1 periuk noza ni 5 ke 6 cawan ataupun tin beras, 1 tin susu. Jadi kita masukkan susu, masukkan semua sampai habis, masukkan semua. Memanglah cikgu masak tak sama dengan orang lain. Orang lain dia ada cara dia sendiri. Kita masak cara kita. Jadi cikgu tak goreng beras ni. Cikgu masak je macam biasa. Macam orang kampung masak. Macam mak-mak kita masak. Okey, sekarang boleh masukkan air. Masukkan air daging ni air daging yang kita dah sikat dah. Air daging tu ialah air rebusan daging tadi. Jangan lupa masukkan daun pudina. Daun pudina ni bau dia wangi, harum. Jadi kalau kita masak nasi biryani, nasi minyak, kita letaklah daun pudina ni. Sebab apa kita nak letak bau-bauan ni? Sebab beras mati ni ada satu bau, bau yang dia bau macam hapak sikit lah. Jadi bila dia ada bau hapak jadi kita taruh daun pudina tadi, dia akan jadi lebih wangi. Lepas kita masukkan daging ni. Daging ni dah rebus. Dah direbus Lepas tu letaklah garam. Garam ni secukup rasa. Garam ni kena sukat betul-betul. Kalau garam ni terlebih, tak sedap. Dia jadi masin. 2 camca atau 2,5. Nak letak serbuk perasa pun boleh. Cikgu suka guna cukup rasa. Cukup rasa. Tak sikit je. Letak gula gula. So letak gula perang 1 sudu cukup. Lepas tu kita tunggu dia mendidih lah bagi dia mendidih sikit, baru kita letak beras.
Sekarang kita masukkan beras ni. Kacau sekejap. Dah siap, tutup. Ini kita biarkan dia masak. Biarkan dia masak Baik, sementara tunggu nasi kita masak. Sekarang mari kita buat sambal asam untuk makan dengan nasi daging. Bahan yang kita perlu: tomato, cili. Anggarkanlah, kalau suka pedas berbola lebih sikit. Bawang, cikgu guna 2 buku bawang. Cikgu guna cili besar 2 biji cili merah. Kalau cili padi ni cikgu guna 10 biji. Dan asam jawa nanti kita akan bancur dengan air. Suka hatilah banyak mana kita nak guna air asam ni. Kalau suka banyak, kita letak banyak-banyak lah. Nanti kita perah. Kalau kita suka banyak, kita tambah lah lagi. Kita akan perahkan dia dan buang biji lah. Kali ni jangan masak dengan biji dia, tak masak. Kali ni kita buang biji dia. Ambil air asam saja. Okay, sekarang cikgu nak potong tomato, cili dan bawang. Baik, sekarang kita buat kuah asam air asam untuk makan dengan nasi daging. Mula kita masukkan dulu air asam. Cikgu letak 2 cawan ni. Cikgu suka banyaklah kuah dia. Ramai yang suka makan nasi daging dengan kuah asam Lepas tu letak cili yang telah cikgu iris tadi. Masukkan cili, bawang merah bawang besar yang telah cikgu iris tadi. Masukkan. Lepas tu tomato yang telah cikgu iris juga masukkan juga. Masukkan. Tu barang yang penting, bahan yang penting. Apakah itu bahan yang penting? Garam dan gula. Kan macam cerita P.Ramlee tu, gula dan garam. Masuklah garam. Agak-agak je. Kalau kurang nanti tambah lagi. Masak ni dia kena berani. Masak kena berani berapa banyak nak letak. Gula ni boleh lebih sikit. Lagi satu gula perang kan. Gula perang dia tak manis. 2, 3. Kalau mangkuk besar ni 4. Cikgu letak 4 atau 5 macam tu Kita rasa dululah. Kacau. Kalau nak sedap lagi, bagi aroma dia, bagi naik aroma dia, boleh campur dengan limau kasturi. Ambil 2-3 biji limau kasturi tu, potong, perah, ambil air dia, dan kulitnya boleh dihiris, masukkan sekali Hari ni cikgu tak ada stok lah limau. Okey, cikgu buat guna bahan apa yang ada kat rumah je lah. Yang ada inilah cikgu buat. Lepas tu boleh rasa. Kalau kurang gula, boleh tambah gula. Kalau suka manis, boleh tambah gula. Kalau suka masam, kurangkan gula. Macam tu lah. Masak ni dia kena, orang kata apa,
cuba. Kena rasa ya. Dah okey dah. Dah boleh hidang. Sekarang kita tengok pula nasi tengok nasinya panjang-panjang, cantik. Wah, ni boleh buat kenduri. Biasalah cikgu kalau masak memang banyak, sebab nanti cikgu bagi jiran-jiran. Panggil adik-beradik datang. Tidak pun pergi hantar kat rumah dia orang. Yang dekat-dekat je lah Yang jauh ambil bau pun tak sampai. Jadi lepas tu kita akan makan dengan air asam. Kejap cikgu nak hidang. Okey, nasi daging siap untuk dihidang. Okey, kalau macam ni kita boleh jual. Kalau buka restoran lah, RM8. Murah tu. Daging fresh, air asam makan dengan nasi. Tak nampak siapa lalu pun. Selamat mencuba. Lama sikit lah tengok.